Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kejayaan warga Twitter Professional Malaysia. So malam ni saya diapit ada seorang pelajar, seorang guru. So malam ni kita level version petua. Petua nak istiqamah belajar akaun. So malam ni bersama dengan Cikgu Akin dan pelajar beliau Izzah Zalika. Saya tak kenal dia orang ni. Kita nak berkenalan dulu dengan dia orang. Sementara tu saya jemput macam biasa warga Twitter Professional Malaysia. Kita share dulu perkongsian live malam ni. Saya yakin sebelum ni ada moderator lain tuan-puan. Live dengan ada satu Bro Azrai, kadang ada Cik Puan, alamak semalam saya lupa. Ustazah Wahidah lah, betul. Ustazah Wahidah dan seorang adik yang live dengan beliau. So thank you very much tuan-puan yang join live malam ni, yang dah ready, yang nak tahu dengan lebih lanjut sharing malam ni. Cikgu Akin, lama dah tak dengar Cikgu Akin share secara live. Cikgu Akin apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Lama kan? Saya rasa macam dekat sebulan, 2 bulan kot. Okay. Mesti ada something yang dah diperam tu untuk share malam ni, betul ke? Mana? Kita tengok kejap lagi. Alright. So bersama dengan pelajar beliau. So guys, sebelum kita start macam biasa guys, yang dah share, dah tag sahabat-sahabat Twitter macam biasa untuk kita memeriahkan lagi sharing malam ni. Cikgu Akin ni sebenarnya tuan-puan, beliau dah lah share tentang prinsip akaun dan dia nak share dengan kita malam ni macam mana journey pelajar beliau ni, iaitu Izzah Zalika yang kita akan berkenalan kejap lagi. Macam mana kita panggil ombak, alunan ombak naik turun, dia belajar okey, tak okey balik, macam tak okey sampai sekarang. Okey? Kita berkenalan dulu dengan pelajar, boleh ke Cikgu Akin? Kita bagi chance Assalamualaikum Izzah Zalika. Boleh. Saya dah khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam. Izzah nak berkenalan boleh ke? Macam mana nak berkenalan dengan Izzah boleh. Alright, Izzah mungkin boleh kenalkan diri, nama, mungkin daripada mana, sekolah mana. Silakan. Nama saya Izzah Zalika. Saya pelajar SMK Bukit Rahman Putra. Saya tinggal dekat Shah Alam. Okey. Izzah kenal Cikgu Akin ni macam mana? Macam mana? Mak saya yang kata, kau belajar okey tak? Oh, tak okey sangat lah mak. Carikan tuition lah. Lepas mak saya carikan, mak saya tengok ada dekat-dekat dengan rumah dekat Imperial tu lah. So daripada situlah saya tengok, tapi bila first tu macam seorang je ke? Mana yang lain? Sebab tak ada orang, saya seorang je student. Lepas tu start belajar dengan cikgu. Okay. Awal-awal tengok Cikgu Akin ni nampak dia macam cikgu ke? Tak, saya ingat cikgu student. Dia baru je cerita semalam. Dia kata first nampak saya macam budak-budak. Bukan kita orang je Izzah. Memang ramai orang nampak Cikgu Akin. Kita tak percaya dia ni cikgu tau. Tiba-tiba dia ajar akaun. Alright. Thank you daripada Izzah. So kita nak tahu juga. Mungkin boleh nak mengimbau kembali kenangan Cikgu Akin. You berkenalan dengan Izzah. Macam mana cerita memori pertama tu? Silakan Cikgu Akin. Memori pertama Okay. So kalau ikutkan Cik Izzah cakap lah, kita kenal dulu daripada pusat tuition. So actually saya dekat situ masa Izzah masuk tu tahun yang kedua saya mengajar kat situ. So dekat Bukit Jelutong lah. Okay. Kemudian macam bulan 1 tak start kelas lagi, tapi bulan 2 masih Izzah masuk, so saya mengajar macam biasalah. Okay, so first masa saya nampak Izzah ni, dia sangat kurang bertanya tau. Okay. Dia sangat kurang bertanya, lah. saya sangat malu. So first impression saya tengok macam, budak ni malu lah, macam mana cara aku nak tackle budak ni. So saya dah cuba jadi macam luar daripada diri saya jadi macam kadang-kadang nampak macam budak-budak sikit lah. Betul tak Izzah? Cikgu nampak macam over excited sikit. Padahal masa tu Izzah seorang je. Tapi
punya try hard nak tackle dia punya interest tu tau. Okay. So itulah, itu masa first jumpa dia. Okay, lepas tu day by day, week by week, so macam dah boleh lah kita interact dengan dia, tanya soalan apa semua. Sebab dia mungkin dia rasa macam awkward sebab dalam kelas tu kita berdua je. So tapi tak apa, saya jadikan benda tu sebagai cabaran lah. Saya nak attract seorang student yang mungkin dia jenis introvert sikit. So saya pun introvert, so dia pun introvert, sama-sama introvert. So daripada situlah. So sampailah bulan ke-4 macam tu stop. Sebab tuition center stop, PKP kan. Lepas tu dalam bulan 5 kot, tak silap saya bulan 5 atau bulan 6 macam tu, tiba-tiba Izzah PM saya. Dia dekat WhatsApp, dia cakap, cikgu saya Izzah ni, ingat lagi tak saya? Cakap lah, Izzah kat mana So saya bang, lepas tu dia cakap, saya nak tanya ni, cikgu ada buat online tuition tak? So masa tu kan kita baru buat FOT kan, Fantastic Online Tuition. So masa tu saya rasa macam, okay tak apalah, kita bawa je lah Izzah ni. Sebab saya rasa macam okay, ni platform yang terbaik untuk saya ajarlah Izzah continuously kan. So itulah di mana first kami bertemu je. Tapi yang saya nak highlightkan dulu adalah masa dekat tuition center dulu, saya nampak Izzah dia jenis macam ni dia lambat sikit, tapi dia cepat faham tau. Dia lambat sikit buat tapi dia cepat faham. Itu kelebihan dia. So saya nampak macam okay, Izzah ni boleh pergi lebih jauh lagi ni. Cuma mungkin dia belum jumpa the right method, the right teknik untuk betul-betul faham dalam accounts ni. Betul tak Izzah? Betul. So itulah saya nampak Izzah masa mula-mula dulu. So adakah Izzah selesa? Awal-awal tu mungkin you agak malu-malu dengan Cikgu Akin. Betul ke Izzah? And then next tu macam mana menjadikan you okay dengan Cikgu Akin? Tu boleh share Izzah? Saya okay je. Saya tak adalah malu, tapi sebab saya tak berapa pandai sangat. So sebab tu saya diam je. Saya dengar je cikgu cakap, dengar je cikgu explain. Nak tanya pun cikgu yang start tanya dulu. Nanti saya jawab. Alright. Jadi awal-awal tu macam malu-malu lah Cikgu Akin. Bila sekarang ni kira malu tu dah tak ada, betul ke? Dah tak malu dah. Macam-macam cerita ada. Dia lagi girl dengan girl ni. Jangan. Okay. Thank you very much tuan-puan yang join malam ni. Saya bersama dengan Cikgu Akin. Bersama dengan Cikgu Akin dengan pelajar beliau Izzah Zalika. So yang join ada Tuan Azrai, ada Kodis pun ada. Hai Izzah, hai Cikgu. Cikgu Nabiha pun ada. Hai. Assalamualaikum Cikgu Akin, Coach Isa dan adik Izzah. Okay. Jom next live pula. Oh, dia ajak Bro Azrai live sekali lah. Bukan hanya bertiga, diorang nak lawan 4 orang pula. Okey ke? Okey sangat. Boleh. Kita bagi Chan. Cik Puan Zu ada. Cikgu Ayu pun ada. Hai, Assalamualaikum. Cikgu Akin, Asufi, Coach Muhammad Isa dan adik Izzah. Thank you. Saya pernah join kelas Cikgu Akin dengan Izzah sekali. Ingat tak? Si Yuyu. Ingat. Saya ingatkan dia student. Rupa je Biha. Pelajar yang apa kita panggil menyamar. Tiba-tiba saya pun rasa nak belajar account. Okey, tuan-puan yang join malam ni, mungkin anda merupakan salah seorang pendidik yang mungkin nak belajar mengajar ilmu account. Mungkin anda nak belajar ilmu account. So malam ni tuan-puan bersama dengan Cikgu Akin, beliau nak share petua nak istiqamah. Kita bukannya nak belajar je, nak istiqamah belajar account. So Cik Puan Zulaika, sama, dulu saya belajar pun malu sebab rasa subjek tu susah. Takut kalau cikgu tanya tak dapat nak jawab. Betul ke Izzah? You rasa segan, takut tersalah tanya atau tak tahu nak tanya apa? Itu ya, sebab kan saya tak faham. So saya tak dapat sangat, saya tak tahu nak tanya apa. Bila cikgu ada soalan, saya macam okey je. Bila cikgu tanya tu, barulah dapat communicate dengan cikgu tu. Barulah saya. Okey. Nur Intan Ahmad Fauzi. Hai Cikgu Akin. Ni Intan. Okey, ni pelajar.
Pelajar Cikgu Akin ke? Mana satu cikgu, mana satu pelajar, cuba teka. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Even Dua-dua pelajar pelajar kat sini. Izzah sendiri cakap, saya tak percaya Cikgu Akin ni cikgu. So Izzah, mungkin you boleh share sikit apa yang kelainan bila you belajar dengan Cikgu Akin yang mungkin menjadikan you selesa dan faham apa yang Cikgu Akin share. Silakan. Yang lainnya sebab Cikgu Akin dia berkawan dengan student. Lagi senang macam nak cara Cikgu Akin berkawan dengan Izzah? Cikgu tanya, Izzah apa khabar tu? Sihat tak? Macam tu. Cikgu tanya-tanya macam dengan berinteraksi lah. Izzah, memang cara cakap dia macam itu Izzah? Hai, Assalamualaikum Cikgu Akin ni. Saya kalau dengar dia mengajar macam memang tak ada orang lain. Cikgu Akin lah tu. Cikgu Akin rajin gelak. Betul tak Izzah dalam kelas? Betul. Cikgu Akin rajin gelak dalam kelas. Apa lawak yang awak buat kat dia sampai dia gelak gila-gila? Itu apa Ke dia memang gelak pada semua benda? Betul juga. Betul. Alright. So tuan-puan, ni poin mahal Izzah sendiri pelajar Cikgu Akin dia bagi tahu dia rasa macam berkawan dengan Cikgu Akin. Pendidik tu sendiri berkawan dengan pelajar menjadikan Izzah rasa selesa dan dia boleh faham, nak tanya sebab dia rasa Cikgu Akin, cikgu yang ajar dia account ni rasa macam berkawan dengan dia. So mudahlah, dia tak adalah malu-malu nak bertanya. Ni poin mahal tuan-puan. Trademark Cikgu Akin. Setuju sangat. Yang tengah tu. Dua-dua pelajar, thank you tuan-puan. Jemput untuk share perkongsian malam ni. Boleh tag, mungkin ada kawan-kawan yang nak belajar account malam ni. Betul nak istiqamah belajar account. Silakan Cikgu Akin. Mungkin apa first point yang you highlight dalam kelas you bersama dengan Izzah sekali. Menjadikan kelas you menarik. Izzah pun faham. Silakan. Alright, so thank you. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kepada audience malam ni, terima kasih join live kita malam ni. Alright, kita tengok kita punya topik kita hari ni kan, petua nak konsisten ataupun petua nak istiqomah dalam belajar prinsip account ni. Kalau ikutkan, sama macam Izzah cakap tadi, saya membuat pendekatan rapat dengan student, which is kita anggap je student tu macam kawan-kawan kita. So bila kita buat macam tu, student akan lebih mudah untuk communicate, untuk share dengan kita apa masalah yang diorang tak faham, apa masalah yang membelenggu fikiran diorang, bahagian mana yang diorang tak clear, bahagian mana yang diorang rasa perlukan bantuan lebih lagi. Sebab bila kita tanya dekat dalam kelas, bahagian mana yang kurang tak okey lagi, semua okey cikgu, faham semua boleh. So diorang akan jawab, diorang akan tend to jawab macam tu tau. So kita pun tak boleh nak fokus dekat bahagian mana, masalah yang mana satu. Jadi so saya ambil pendekatan macam tu lah. Kenal dengan student, tahu diri student tu. Sebab bila kita rapat, bila kita bercakap dengan student tu macam kawan, student tu akan lebih selesa untuk share benda yang kita tak expect pun diorang nak share. Benda yang kita tak jangka pun diorang nak tanya. Even kadang-kadang ada je student yang share pasal family dia. Kita tak tanya pun tau. Tapi diorang kongsikan semua benda tu. So ini pun salah satu petua nak istiqomah dalam prinsip account ni. Bila kita ada masalah yang kita rasa kita tak boleh nak pecahkan, so kita cari seseorang yang boleh memotivasikan kita. So apa kesannya Cikgu Akin? Bila student keep on sharing, mungkin benda yang dia tak share dengan orang lain tapi dia share dengan Cikgu Akin, apa kesan positif yang you nampak? Silakan. Okay, so saya share salah seorang student saya, rasanya dia ada live kot dalam ni juga. Izzah pun pernah juga share masalah kan. Tapi saya tak anggap masalah tu sebagai masalah tau. Saya anggap masalah tu sebagai peluang untuk dia buat yang terbaik. Dia buat yang dia tak pernah buat pun sebelum ni. Sebagai contoh saya ambil salah seorang student saya, Kodi Suarin. Saya
saya tak tahulah sama ada dia pernah tanya soalan ni dekat cikgu-cikgu lain ataupun tidak. Tapi dia banyak share tentang cikgu macam mana saya nak mengaplikasikan accounts ni dalam hidup saya. Macam mana saya satu hari nanti saya nak pilih kerjaya masa depan saya. Saya tak nampak tau, tapi saya dah ada pilihan. So daripada pilihan-pilihan itu kita cuba kecikkan. Okay, mungkin awak ada minat bahagian sekian. Tapi mungkin ada bahagian yang lebih lagi. Maksudnya ada tak bahagian yang awak lebih pakar? Ada tak bahagian yang awak lebih mahir? So daripada situ, daripada 10 mungkin jadi 5. Daripada 5 mungkin jadi 3. So daripada situ dia dah nampak dah jalan dia. So itu adalah salah satu yang saya boleh share lah kan. Okay, so lagi satu, biasa ni kan kalau kita sebut pasal prinsip accounts, saya percaya student form 4, student form 5 yang baru je ambil subjek prinsip account ni, diorang akan rasa macam subjek killer lah, subjeknya susah lah, selalu gagal lah, banyak sangat masalah dia. Cuba kita tanya Izzah masa mula-mula dulu rasa account ni susah tak? Kau tanya Izzah. Ya. Ada tak perasaan macam susah lah, tak boleh lah, kawan-kawan semua sama je dengan Izzah? Ada tak macam tu? Okay. Saya ada rasa macam alah susahnya, macam mana ni, tak nak lah, malas lah macam tu. Tapi adalah juga dalam kawan-kawan, dalam kalangan kawan-kawan saya ada yang memang pro lah ikut ni. Saya macam macam ni kau buat, hebatnya. Sebab saya susah nak faham waktu tu. Saya rasa macam tak nak try lah, macam tak apalah, tak nak lah, tak minat lah. So maksudnya macam student tend to bila tak minat ataupun susah lah nak jawab, nanti dululah. Dia macam menganaktirikan subjek account, kesian subjek account tu. So bila diorang rasa macam benda tu susah ke apa ke, sebenarnya ada cara untuk overcome benda tu. So kita kenali diri kita dulu, okay, kita kena tahu dulu cara orang kata apa, kita kenal diri kita susah, kita tak faham bahagian yang mana. So contoh saya ambil, okay, kalau student ni kata dia lemah lah bahagian kira-kira. Okay, bahagian kira-kira dalam akaun banyak, yang mana satu? Cuba kecilkan. Okay, saya lemah lah bahagian topik 2 lah cikgu. Topik 2 tu basic, okay, so sekarang kalau bahagian topik 2 tu yang lemah, so okay, cuba share dengan cikgu. Apa yang awak faham dekat dalam topik 2 ni? Yang ni pun salah satu daripada cara yang saya apply dalam kelas. Sebelum saya ajar, saya akan tanya dulu dengan student tu, apa yang awak faham? Jadi menjadikan dekat sini saya dah nampak dah level understanding dia takat mana. Instead of saya buka kelas terus mengajar masuk topik tu tapi at the end of the day tak faham ke apa ke. Sebab saya tak nak maksudnya macam saya tak nak ajar benda yang dia dah tahu, saya nak ajar lebih daripada tu. Saya nak added value, nak tambah value yang dia tak ada dalam tu. So menjadikan student tu seronok lah sebab kita tak ulang benda yang dia dah tahu. So itu pun salah satu juga ketua. So kita masuk maksudnya macam kita minta dia share dulu apa yang dia faham, apa yang dia tahu. Alright. So then kita tambah, kita cocok-cocok lah sikit daripada luar-luar tu, tambah-tambah macam tu. Mungkin hasil daripada poin pertama ni iaitu Cikgu Hakim, you jadikan you rapat dengan pelajar, jadikan macam kawan, memudahkan pelajar rasa selesa belajar dengan kita pendidik. Okay Izzah, you boleh bagi gambaran tak awal kelas biasa macam mana Cikgu Hakim buat, bila dia mengajar tu macam mana dia buat, bila nak habis kelas tu macam mana dia buat? Silakan Izzah. Macam mana daripada awal sampai habis tu cikgu excited nak ajar. Walaupun dah nak habis, still cikgu semangat lah, bersemangat ajar kita orang semua. Excited kan, nampak? Itu perkataan yang keluar. So biasa Cikgu Hakim dia akan tanya soalan, question after question. Izzah okey tak dengan soalan-soalan dia? Saya okey. Kalau saya tak dapat nanti cikgu clarifikan, cikgu siap bagi contoh yang dekat-dekat dengan kita, contoh yang mudah faham. Dan cikgu akan tanya lagi, dah okey, faham tak? So faham. Cikgu Hakim nak tambah ke? Silakan. Okey, macam Izzah cakap tadi kan, cikgu excited, ya ke cikgu excited? Ya.
lebih kepada macam saya nak sampaikan tu bukan sekadar sampai yang kita touch surface je. Kita nak dia sampai tu kalau boleh lagi dalam kita boleh bagi. Kalau benda tu tak ada dalam textbook pun kita cuba juga cari and kita share juga knowledge tu pada diorang. Sebab saya faham tau perasaan macam masa kita masa sekolah dulu. Saya mengaku dulu saya tak didedahkan dengan isu-isu semasa daripada luar. Saya tak didedahkan dengan apa kerjaya-kerjaya yang saya boleh dapat nanti bila dah habis belajar. Apa purpose saya belajar subjek sekian-sekian. Jadi saya tak nampak benda tu. Jadi saya belajar tu hanya semata-mata untuk SPM. So itu je saya punya fokus dulu. Saya tak adalah maksudnya macam nak dapat A, straight A semua. Cumanya saya nak habis SPM. Nak enjoy je life tu kan. So bagi saya macam kan best kalau kita dapat bagi sesuatu pada student tu. Maksudnya macam saya tak nak student saya sekarang dapat apa yang saya dapat dulu. Maksudnya saya nak bagi lebih lagi. Saya nak diorang tahu lebih daripada yang diorang tahu sekarang. So kadang-kadang saya sentuh juga bila kita cakap pasal account ni adalah satu subjek pengurusan kehidupan tau. Kadang-kadang ada student tak nampak apa sebab kita belajar account ni. Kadang-kadang bagi diorang, alah belajar account je, debit credit alah susah lah. Padahal sebenarnya account debit credit ni lah yang akan orang kata guide kita. Nanti dah habis belajar, nanti dah kerja, nanti nak uruskan duit macam mana, nak beli property macam mana, itu ini. So pengurusan inilah yang sebenarnya membantu. So kita tahu nanti life after school nanti apa yang kita boleh buat. So saya tunjukkan dengan student kalau macam contoh macam syarikat kan. So dalam syarikat ni ada apa tingkat-tingkat dia punya pengurusan dalam tu. So saya tunjuk memang saya gali dalam sedalam-dalamnya lah. So nak bagi dia orang dapat knowledge yang lebih daripada apa yang ada dalam teks. Iza lepas sekolah nak jadi apa Iza? Saya nak jadi interior designer. Okey. Apa kaitan interior designer dengan account? Okey. Sebab sambil saya interior design tu saya boleh macam ni, account kan ada kena-mena dengan perniagaan juga. So maybe saya boleh buka bisnes, saya boleh uruskan sendiri pengurusan account dalam tu. Saya tak payah hire mana-mana accountant. Tak payah hire accountant, kita boleh urus sendirilah, betul tak? Boleh, macam senang lah kita untuk tengok macam ni dah tahu dah dulu pernah belajar. So kita aplikasikan apa yang kita pernah belajar tu pada masa hadapan nanti sebab semua ilmu berguna. Wow, menarik. Cikgu Hakim ajar tak Izzah cara nak design kehidupan masa depan? Sampai tak? So thank you. Yang komen ramai Saya nak tambah sikit yang okey, sila. Saya nak tambah sikit yang Izzah cakap tadi. Kan Izzah cakap dia nak jadi interior designer. So apa kaitan dia dengan account? Sangat relate. Student tend to cakap apa tau? Saya nak jadi salesman. Saya nak jadi football player. Saya nak jadi badminton player. Saya nak jadi coach. Dia banyak bidang tapi dia orang tak tahu tau. Sebenarnya accounts ni pun ada relate juga. Contoh macam Izzah nak jadi interior designer kan. So kita ingat interior design ni adalah orang yang dia design apa semua. Sebenarnya work scope dia bukan setakat tu je tau. Work scope dia lebih daripada tu. Dia boleh ada business dia sendiri. So dia boleh train dia punya interior designer staff dia apa semua. So dia bukan semata-mata nak jadi interior designer, dia nak jadi boss interior designer. So accounts ni penting lah bagi diri dia. Jadi boss interior designer, betul lah Izzah? InsyaAllah. Amin. Amin. Power lah Sebab tu saya macam seronok. Saya seronok lah bila share, bila tanya idea dia, kita tanya dengan dia nak jadi apa, apa planning nanti 5 tahun akan datang. So diorang pun share, diorang seronok tau bila berkongsi apa yang ada dalam fikiran diorang. So kita pun boleh bagi suggestion, nanti awak bila dah sampai umur macam ni, try lah tu. So diorang akan lebih open minded. Macam tu. Terbaik. So itulah antara efek. Cikgu sebenarnya ramai yang komen ni. Sekejap guys, yang komen saya bagi lalu pada speaker dan belajar dulu.
Macam-macam yang tanya. Orang yang pro account ni orang perfectionist ke? Nanti kita minta Cikgu Hakim respon, minta Izzah respon. Thank you Tuan Azran yang berkongsi. Siapa yang suka belajar account atau apply account? Silakan. Tuan-puan nak kongsi, nak tanya soalan, nak share pandangan, jemput. Jangan malu, jangan segan. Malam ni bersama dengan Cikgu Hakim dan pelajar beliau Izzah tentang tajuk dia. Tajuk tak tentang petua ni tuan-puan. Petua nak istiqamah belajar account. Tadi Cikgu Hakim dah share. Yang pertama, sebagai pendidik lah, pandangan sebagai pendidik, dia jadikan pelajar dia tu macam kawan, tanya khabar, tanya after question, tanya-tanya. Menjadikan Izzah yang awal-awal ni mungkin malu-malu, menjadikan dia selesa nak belajar. So next barulah proses pembelajaran tu berjalan dengan lancar. Tak pernah sebab tu saya kuat beli tilat. Macam-macam korang ni. Hari-hari Cik Azran minum tilat. Saya pernah ambil subjek account. Okey, ni menarik. Masa degree first time. Mindset memang fikir account ni susah. Dalam kelas memang takut nak tanya sebab lecture foreigner. Bila lecture tanya faham ke tak? Jawab faham je lah kan. Takkan nak jawab tak faham pula. Okay. Biar dalam hati masih terpinga-pinga. Okay. Thank you daripada Cik Puan Zulaika. Boleh simpan risih. Bila fikir balik, saya kena ubah mindset saya kalau saya nak lulus account ni. Susah tapi kena ubah cara belajar. Start dari itu saya beranikan diri bertanya dalam kelas. Biar English broken pun. Banyak tengok video account. Alhamdulillah dapat result yang sangka tak sangka. Yang tak disangka-sangka. Betul Tak semua pelajar ambil sebab berbeza aliran. Walaupun account ni subjek yang penting. Wajar ke account jadi antara subjek yang wajib diambil? Pandangan Cikgu Hakim, silakan nak respon. Okay. Subjek account wajib diambil Okay, baru ni saya ada join sharing daripada, kalau kenal Cikgu Cik Aini. Cik Aini. So dia antara cikgu yang ni lah, cemerlang lah dalam prinsip account ni kan. Lepas tu dia ada share dengan Sifu yang bawah prinsip account ni. So antara benda yang saya baru tahu masa tu adalah, so kerajaan ni dia masih mencari lagi, ada dalam lebih kurang 60,000. Kerajaan ni sasarkan dalam lebih kurang 60,000 lagi accountant untuk Malaysia. So sampai ke tahun ni untuk dekat Malaysia ni. So sampai ke tahun ni, tak silap saya dalam dah 3 tahun lepas dah. So sampai ke tahun ni masih belum capai lagi sasaran tu. So maksudnya betapa nak tunjukkan yang Malaysia sebenarnya masih kurang lagi accountant yang bertauliah tau. So bagi saya salah satu ni yang menjadi faktor untuk jadikan subjek wajib. So saya rasa macam okey, mungkin boleh sebab ini pun adalah salah satu subjek pengurusan kehidupan. Kalau kita tahu dalam matematik sekolah rendah pun, lepas sudah naik sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 pun dah belajar dah account dalam matematik. Pengurusan account dalam matematik. Dia touch lah basic-basic kan. So maksudnya simple je. So maksudnya benda ni penting. So kalau dijadikan sebagai salah satu subjek wajib pun bagi saya possibility lah. Mungkin boleh kan. Mungkin Izzah rasa sebagai seorang pelajar account ni mungkin awal-awal Izzah, saya tak ambil account tau. Saya ambil biologi. Saya tak ambil prinsip account. So awak ada teringin tak nak ambil biologi dan rasakan account ni satu kesilapan, subjek yang silap? Silakan Izzah. Tak ada tapi saya punya sekolah memang ditetapkan macam result apa yang kita dapat tu cikgu ambil letak situ, macam kita orang tak ada choice nak pilih. So saya okey je. Saya ambil je lah and lepas tu try belajar walaupun tak pernah tak faham ke apa benda baru. Memang masuk form 4 banyak subjek benda baru kan, so kita kena try lah. Try je mana tahu. Alright, menarik. So thank you tuan-puan yang join. Rania pun ada. Thank you very much kepada yang tanya soalan. Thank you Cikgu Hakim. Cikgu Hakim nak masuk second point pun boleh, silakan.
Okay, so second point, petua untuk istiqomah dalam prinsip account ni. So macam sebelum ni saya pernah juga kongsikan dengan student saya, salah satu teknik yang diorang boleh gunakan, especially SPM student, untuk susun waktu belajar, susun subjek, waktu belajar, untuk belajar subjek lah. Yang terbaik ataupun taklah terbaik, maksud saya macam salah satu cara yang saya apply sendiri, which is kita belajar backward learning study style. Maksudnya kita belajar daripada subjek yang contoh saya ambil macam SPM, first day apa, so contoh BM, BI, Math, Science, Sejarah, lepas tu last sekali contoh macam account. Okay, so backward learning study style ni dia applicable bila dalam 2 bulan nak ke SPM tu, so boleh study daripada belakang, study accounts dulu, sejarah, science, math, BI dan BM. So bila dah dekat-dekat dengan SPM, so student akan lebih ready sebab dia dah belajar BM sebelum esoknya exam. Alright. So dia akan susunlah masa dia apa semua. So tengok pada kesusahan dan kesenangan subjek sekian-sekian. Kalau subjek tu memerlukan waktu belajar yang agak panjang, contoh macam Izzah tadi dia baru cakap, dia akan panjangkan waktu belajar dia untuk add maths. Sebab dia rasa bagi dia add maths ni bagi dia agak susah, so dia memerlukan waktu yang agak panjang. So tak apa, terpulang pada diri dia. Sebab itu dia faham level dia tahu kemampuan dia. So dia takes time lebih dekat add maths. Kalau macam subjek teori yang lain-lain pun dia boleh cuba juga. Susunlah masa ikut kemampuan diri student tu sendiri. So itu adalah tips. Sebelum ni lah saya pernah share. So sekarang tau. So saya nak share lah. Dia agak besar sikit. So ini adalah cara, ini saya baru discover lah. Mungkin saya agak lambat sikit. Boleh nampak tu? Boleh. Boleh nampak? Kalau ke belakang sikit lagi okey cikgu. Nice. Alright, nice. Okay, so ni adalah so, dia ada yang urgent dan important. Okay. Betul. Boleh dapat tuan-puan? Okay, ada urgent, boleh komen sikit. Not urgent. Bawah lepas tu ada important dengan not important. Betul. Okay. Apa contoh task yang you letakkan? Urgent, important, silakan. Okay, so kalau macam this one saya apply untuk kerja saya sendirilah. Okay, so maksudnya macam kalau urgent dengan importantnya benda yang saya kena betul-betul buat dalam hari ni ataupun esok. Kalau tak buat tu, tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Okay, kalau macam yang ni, kalau macam yang not urgent tapi dia important. Kalau this one mungkin kita macam boleh slowly sikit, kita plan dia. Kita tak buat hari ni, tak buat esok, tapi kita mungkin plan dalam masa seminggu lah. So plan dalam masa seminggu. So kalau yang macam this one, kalau macam dia urgent tapi not important, this one saya boleh delegate. Contoh kalau macam ada benda yang saya boleh pass pada team ke, saya boleh pass pada kawan-kawan tutor saya ke untuk handle pasal apa-apalah. So saya akan pass lah dekat orang lain. Instead of saya yang buat, saya akan pass dekat orang lain. So kalau this one, kita akan drop it. Maksudnya benda ni saya akan, maksudnya macam saya akan buang benda tu. Which is saya tak nak jadikan yang drop it ni sebagai yang penting lah. So apa saya buat, saya share dengan student, saya bagi tahu dengan student tu, so saya jadikan yang important ni benda yang penting lah, okay, dengan urgent. Tapi kalau yang not important ni saya buat dia last important. Bukanlah tak penting, tapi dia kurang penting. Kurang penting, okay. Yang ni pun sama juga. Tapi untuk this one, untuk drop it ni saya tak adalah buat macam macam awak buang langsung tugasan tu, tak. Mungkin jadikan dekat tempat yang drop it tu, kita buat tugasan by monthly. Contoh, this one saya buat untuk student saya yang student baru, bukan student baru lah, maksudnya daripada bulan 9. Dia masuk dengan saya student tu bulan 9. The best part is, student tu adalah form 5 dan resultnya agak kurang memberangsangkan. Jadi saya cuba plan topik-topik yang saya boleh ajar student tu, dan student pun boleh rearrange sendiri jadual ni ikut cara dia. So agak tak nampak. So saya buat ni untuk student saya lah. Okay, contoh yang dekat sini, kalau macam bahagian important dengan urgent, subjek yang betul-betul, topik yang betul-betul penting untuk student tu cover, in order untuk dia belajar topik yang lain. Contoh saya ambil prinsip account ni, dia subjek, dia topik dia macam bersama-sambung tau. Maksudnya topik 1, okay, next topik 2.
topik 4. So kalau macam dia belajar topik yang belakang, topik depan dia tak faham, dia akan lost lah. Okay. So sebab itu kalau macam student form 5 yang baru masuk dengan saya, dia result dia agak kurang memberangsangkan. So saya akan gunakan cara macam ni. So saya akan dahulukan subtopik yang betul-betul penting in order untuk kita masuk topik-topik yang lain. Saya tak nak bila dah masuk topik form 5 tengok-tengok topik form 4 pun dia start juga. So apa saya buat? So saya akan dahulukan subtopik yang paling penting. Contoh macam topik 2 dengan topik 7-8. So topik 2 dengan topik 7-8 ni adalah basic untuk semua yang lain. So itu adalah yang paling urgent lah. Okay. Lepas tu yang lain-lain so saya akan susun lah. Susun ikut, dia ada timeline dia lah. Ada yang bulan Oktober, ada yang bulan November. So saya susun mengikut timeline yang saya dah tetapkan lah. Sebab daripada bulan 9, bayangkan bulan 9 saya perlu cover untuk form 4 dengan form 5. Jadi saya betul-betul kena susun tu ikut masa yang dah ditetapkan dan saya kena follow lah. So student pun boleh gunakan jadual macam ni juga untuk susun dia punya jadual belajar. Sebab kalau macam sebelum ni biasa student buat jadual belajar kan, okay hari hari Isnin 2 jam, okay subjek apa? Subjek matematik, subjek sains. Dia general kan. Tapi why not lepas ni student boleh lebih spesifikkan dia. Contoh macam matematik nak belajar topik apa? Algebra. Topik apa lagi? Topik janjang. Kalau macam accounts nak belajar topik apa? Okay hari ni nak belajar topik apa PKK. Okay so habiskan dalam 1-2 soalan. Make sure habislah 1-2 soalan tu. Buang semua gadget, ni asingkan apa semua. Jangan biarkan kita punya ni terganggu lah. Sebab kan kita dah set masa kan? Kita dah buat perancangan. Betul. So itu pun Izzah punya timetable belajar macam mana Izzah? Izzah main gadget tak gitu? Main lah tapi sambil buat kerja tu tak, saya fokus habiskan dulu. Lepas dah habis tu baru saya rehat kejap, tengoklah TV movie sikit malam-malam. Awak suka tengok cerita apa? Saya suka genre horror and romance pun, action saya suka juga. Agak-agak Izzah, Cikgu Hakim suka tengok cerita apa? Tak tahu. Izzah tahu ke? Tak, saya tak tahu. Nak tanya tak, Cikgu Hakim suka tengok cerita apa Alamak, jarang lah tengok TV sekarang. Nampak tu. Cikgu awak ni, dia punya busy dia tahap, dia fokus kat belajar dia tau. Izzah, awak untung belajar dengan Cikgu Hakim ni. So thank you tuan-puan yang join malam ni bersama dengan Izzah. Belajar Cikgu Hakim, nak fokus tentang petua, nak istiqamah belajar account. Yang pertama, kita dah nampakkan tuan-puan, kalau kita pendidik dengan pelajar, nak rapat, nak kenal, kita kawan-kawan lah dulu Yang kedua, lebih pada backwards learning tadi. Kalau dia lebih sesuai, Cikgu Hakim bagi tahu. Kalau lagi 2 bulan nak exam, sesuai. Kita belajar daripada yang belakang dulu sampai yang ke depan. So, apa persamaan awak dan account? Okey, ini menarik. Thank you admin. Menarik. Okey, tuan-puan, mungkin saya nak tanya Izzah, you kategori pelajar yang belajar account dan you okay dengan account. Betul ke Izzah? Betul. Ada ke subjek yang you tak suka tapi you kena ambil? Saya nak kata tak suka tu tak adalah, tapi saya tak berapa minat sebab saya pelajar kelas agama, so saya kena ambil macam kelas lain ambil pendidikan Islam kan, saya kena ambil syariah dengan Quran Sunnah. So saya macam saya tak berapa minat sangat nak kena hafal banyak-banyak, tapi itulah saya punya kelebihan, saya boleh hafal. So saya macam tak apa, belajar je sebab jugalah kan. Sebab tak naklah nak nampakkan result tu cantik lah, tak naklah merosot kan. Ada ni cantik, yang ni tak cantik. Saya tak nak macam tu. Faham. Okay, dari segi Cikgu Hakim pula, macam mana you menghadapi pelajar yang tak berapa suka atau terpaksa ambil akaun ni? Bak kata Cik Puan Zul lah. Pernah tak
cikgu ada student yang terpaksa ambil subjek account dan belajar dan memang dia tak minat belajar account. Silakan Cikgu Hakim. Ada Apa je. yang buat dengan diorang ni? Okey. Kalau ikutkan ramai je student saya yang ada yang minat tapi result teruk. Ada yang okey-okey je tapi dia tak boleh go lebih lagi. So maksudnya macam cikgu saya start lah dekat 60. Saya tak boleh pergi jauh dah. So saya macam boleh lagi ni, boleh lagi. So kita bagi dia semangat lah, kita bagi dia motivasi. Awak ingat student cikgu yang sebelum ni yang teruk dulu tu diorang cuma dapat yang 40 je ke? Tak. Diorang berusaha, diorang boleh buktikan dekat mak bapak diorang yang diorang pun boleh dapat A juga macam yang mak bapak diharapkan. Dia sebenarnya yang saya perasan sebenarnya student bukannya tak pandai akaun ni, cuma mungkin dia belum lagi jumpa maksudnya macam the right time, belum sampai waktunya untuk dia betul-betul faham konsep apa semua kan. Dia sebenarnya akaun ni nak faham dekat konsep dia. Kalau macam student yang macam ni, yang dia tak minat, so macam mana kita nak cater minat dia kan. So saya ada satu rahsia, nak tahu tak? Menarik. Biasa girls ni dia ada macam-macam rahsia tuan-puan. Jom kita korek. Okay, so cara rahsia ni, saya nak lukis dekat whiteboard boleh tak? Boleh. Tak, saya nak dekat whiteboard sikit. Okay, boleh zoom sikit dekat Cikgu Akin. So tuan-puan yang belum join Telegram Cikgu Akin, boleh klik pada link yang kita kongsikan. So Cikgu Akin, nak share rahsia apa tu? Rahsia kan. So saya dapat ni daripada sharing Coach Muhammad Nur sebenarnya. So dia macam Coach Muhammad Nur tolong halalkan ya. Okay. So dia pernah share satu graf macam ni. So dia pernah share maksudnya macam tutor dengan usahawan pendidikan, dia akan sampai satu level ni dia start tau, dia tak boleh nak go naik atas lagi kan. Biasa dengar kan. Okay, so sama macam student lah. So kalau macam student yang saya tak minat lah cikgu, macam mana ni, saya buat apa-apa pun macam bagi latihan pun macam tak ada mood ke, susah ke apa kan. So saya ambil inisiatif, contohlah dia dah sampai satu level macam ni, cikgu saya tak boleh naik lagi lah, ataupun saya start je kan, ataupun saya turun. So saya cakap dengan dia, okay tak apa, kita turun ke bawah, kita turun pada bawah, so maksudnya kita akan go yang paling basic sekali. Even kalau kita perlu masuk algebra matematik plus minus pun tak ada masalah. So saya akan go paling bawah. Ibaratkan macam saya nak korek balik, saya nak share balik dengan dia benda-benda basic yang dia tak pernah tahu sebelum ni. So bila diorang dah jumpa satu point tu, oh cikgu macam ni ke cara dia? Oh cikgu saya baru nampak. So sebab benda tu kita so ibaratkan macam basic yang saya maksudkan ni adalah saya tarik benda yang dekat je dengan dia. Contohnya saya cakap lah, kalau kita nak belajar pasal aset, okay bagi tahu dalam rumah ni apa aset yang awak ada. So saya suruh dia nyatakan apa je lah, tak kisah. So saya suruh nyatakan, okay contoh kalau kita nak tahu tentang equity pemilik. So equity pemilik ni maksud dia apa je barang daripada rumah. Okay contohlah kita nak bawa aircon, nak bawa tunai, nak bawa kenderaan. So saya suruh dia orang imagine semua benda kat rumah ni awak angkut naik lori, bawa masuk dalam company. Itu equity pemilik. Itu modal. So saya suruh diorang imagine macam tu. So bila diorang dah sampai satu level tu, diorang dah nampak orang kata macam turning point. Oh tahu. So masa tu lah saya touch up dia, saya brush dia naik. Okay. So bila dah sampai kat atas ni, sampai kat level atas ni, so kita tak payah touch up banyak sangat tau. Sebab bila diorang dah faham yang ini, so atas ni kita just top up sikit, kita buat macam student presentation ke, kita buat activity sikit ke, kita buat quizzes sikit ke. So masa ni lah waktu untuk kita try tanya. Okay contoh macam dalam kelas saya selalu tanya dengan student, contoh macam Izzah macam mana apa benda apa beza antara diskaun tunai dengan diskaun niaga? Contoh. So bila dia dah faham yang bawah ni, so yang atas ni kita tanya sikit-sikit je, so dia dah boleh jawab. So dia siap ulang balik macam mana contoh saya bagi lagi adalah. Contoh macam student tu, saya tanya okay, macam mana kita nak faham chat tak laku tu. So bila saya suruh dia orang explain dekat kawan-kawan, saya perasan ini bukan contoh aku ke? Betul ke tak? Memang betul sebab
Faham Contoh macam yang gitu? cikgu yang contoh yang cikgu bagi memang faham and memang clear. Tak ada tak cloudy dah. Nampak terus. Alright. Hmm. So guna je lah contoh yang cikgu bagi tu kan. Taklah guna tapi faham lah, kita orang faham cara macam tu. Oh ni yang paling senang, paling dekat dengan kita. So kita guna and explain kat orang. So orang pun akan faham juga. Betul? Terbaik. So saya macam bila nak explain kat student tu sebab dulu masa saya awal-awal mengajar 2017 macam tu saya baru habis belajar. So 2016, 2017 tu bila saya baru habis belajar, dia punya makam tu tinggi lagi tau. Betul, faham. Makam tu tinggi lagi. So kita macam masih terbawa-bawa ilmu degree apa semua. Bila kita explain tak sampai. So saya macam student ni dekat bawah, kita ni dekat atas gunung. Jadi kena turun dengan dulu, samakan barulah go. Betul. Nice. Kalau kita bagi contoh susah-susah pun diorang tak akan nampak. So itulah salah satu cara. Nice. Okay. One day with accountant. Tunjuk keindahan account in real life sambil keluar outdoor. Apply terus. Okay. Apa contoh yang Cikgu Akin ajar pada Izzah? Dia nampak kan contoh ni prinsip account yang kita belajar berkaitan dengan dunia reality. Yang Izzah paling ingat. Silakan. Cikgu Akin ke Cikgu Izzah? Oh sorry. Izzah silakan. Oh Izzah. Contoh. Ada ke? Ada. Boleh jawab. Macam nak kata apakah aset bukan semasa. So cikgu dah cakap aset bukan semasa ni yang dia bertahan pada jangka masa yang lama. So cikgu bagi contoh apa yang paling dekat dengan saya. So cikgu kata awak duduk dalam apa? Saya duduk dalam rumah. Itulah aset bukan semasa. Kan betul? Trik mak saya tu. Itulah. Tiru. Contoh saya nak tambah. Ayat tu sebiji Saya nak tambah sikit yang Izzah selalu cakap kan. Kalau perasan Izzah, cikgu selalu tekankan akaun kawalan, buku tunai. So masa kita nak buka akaun kawalan ni, student kalau macam student yang tak tahu cara nak faham, dia akan hafal tau. Okay, belah kredit, DPBM, lepas tu debit, GK, macam tu. So, saya tunjukkan dengan diorang, akaun kawalan ni sebenarnya, cuba korang imagine dekat kelas kan ada kawan-kawan yang suka berhutang. Kan kita pun suka berhutang dekat orang kan. So, macam kita buat macam tu. So, kalau orang berhutang dengan kita, so kita buka lah akaun kawalan belum terima. So, macam contoh, kawan kita hutang lagi. So, kita tambahkanlah hutang dia, tambah. So, daripada situ kita boleh tunjukkan dengan diorang sebenarnya even sekarang pun diorang dah boleh buka buku tunai, even sekarang pun diorang dah boleh buka akaun kawalan. Tak perlu tunggu nanti dah habis belajar, dah habis kerja nanti. Sebab sekarang kan kita kan suka berhutang. Okay. Suka hutang. Itulah caranya. Caranya nak track hutang. Okay, menarik. So tuan-puan, thank you very much yang join, yang komen, yang belum join group Telegram Fantastic Account bersama dengan Cikgu Akin dan pelajar-pelajar lain, boleh just klik pada link yang kita kongsikan. Kita nak pergi next. Boleh tuan-puan? Cikgu Akin boleh? Izzah boleh? Jom. Boleh. Silakan. Kita dah petua yang ketiga. Betul ke Cikgu Akin? Petua yang ketiga Okay, so kalau macam petua yang ketiga ni saya tak sure lah petua ke. So saya ambil student ni dia suka tunda versus tanda. Versus tanda. Okay. Tunda ni, contoh kalau macam ada satu kelas kat sekolah ke kan, tunda. So cikgu postpone kelas. Student ambil inisiatif tu untuk buat ulang kaji subjek sekian-sekian ataupun dia pergi jalan. Dia pergi buat tak tahu. So salah satu petuanya adalah bila ada kelas bila ada kelas yang tunda ataupun ada kelas yang cancel ke, so ambil inisiatif untuk belajar subjek yang cancel tu masa tu. Ini lebih kepada sharing nak maksudnya macam tips belajar lah. So ambil masa ini untuk belajar subjek yang cancel tu. Instead of
alah tak apa, nanti-nanti kan belajar lagi. Tak apa, nanti-nanti kan kita boleh ulang kaji. So dekat sini pun salah satu ni juga kita boleh mengurangkan masa. Maksudnya macam kita dapat gunakan masa yang sebaiknya lah, manfaatkan. Instead of kita membazir masa. Okay. So lepas tu selain daripada tu juga, selain daripada yang kita boleh buat planner apa semua tu kan, so try buat to-do list. To-do list ni, buat to-do list ni maksudnya macam okay, contoh hari ni awal pagi kita nak buat apa hari ni? Oh, hari ni subject accounts. Okay, so to-do list kita nak mulakan dengan topik apa? Kalau boleh mulakan dengan topik yang kita mudah dulu. Jangan pergi terus dekat topik yang susah-susah. Konon-kononnya macam pro kan. So kita pergi yang susah-susah. So pergi dulu yang senang. Cover dulu yang senang. So bila dah settle yang senang, then baru pergi yang medium. Then baru pergi yang susah. So bila kita terus jump ke susah, kita akan rasa down tau. Kita akan rasa down. So kita pergi dulu dekat latihan yang mudah-mudah. So cara dia yang first macam ni. Buat nota dulu, buat nota yang berkaitan dengan topik yang kita nak belajar tu. Contoh saya ambil, kita nak belajar tentang perkongsian. Okay, so dalam perkongsian apa nota-nota yang kita kena tahu? Akta apa, ciri-ciri dia apa, akaun apa yang kita kena buka. Okay, lepas tu kita pergi pada latihan yang basic dulu. Untuk test dulu kita punya kefahaman tu. Jangan pergi soalan yang terus buka akaun yang banyak-banyak tu sebab kita tahu akaun ni kita kena buka penyata-penyata banyak. So kita go dulu yang basic dulu, nota, lepas tu latihan yang basic, latihan yang senang dulu. Kemudian bila kita dah rasa macam confident, okay, so kita ambil soalan yang panjang, yang ada banyak maklumat tambahan. Dia sebenarnya kan, kalau macam student accounts ni, bila dia dah mahir, dia akan start dekat maklumat tambahan tau. Ini saya perasan. So maklumat tambahan, so maklumat tambahan ni, dia ibaratkan macam, dia bawa banyak markah, tapi student selalu bila start dekat maklumat tambahan dia tinggal terus soalan tu. Sedangkan dia boleh dapat banyak lagi markah yang dia boleh dapat as long as dia completekan all the penyata. Isi je. Maklumat tambahan tu kemudian tak apa. As long as kita adalah markah untung bersih, untung kasar, dah kerja. So benda-benda yang kita rasa boleh dapat markah tapi dia tinggal. So sayang lah dekat situ. Okay. So macam Izzah sendiri pun, cikgu selalu tanya dengan Izzah, okay Izzah kalau macam soalan penyata ni, okay bahagian mana yang stuck? Dia akan jawab dekat maklumat tambahan. Betul tak Izzah? Serius ke? Kan? Dia akan stuck dekat maklumat tambahan. Part tu apa yang susah sangat Izzah? Maksudnya macam kalau ikutkan apa yang susah Izzah? Part maklumat tambahan tu. Dia macam ni, dia ada banyak, dia bukan satu je maklumat tambahan, dia ada banyak. Tapi setiap setiap maklumat tu dia bukan pasal benda sama je. So ada yang senang yang kita boleh buat, dan adalah satu dua yang susah, yang itulah yang stucknya. Macam nak buat apa ni, macam nak buat, nak apply apa So rasa macam tu kalau dia susah. So apa pesanan Cikgu Hakim bila jumpa soalan macam tu? Okay, so kalau ikutkan maklumat tambahan ni kita belajar dekat dalam topik 8 kan, pelarasan kan. Cuma kadang-kadang soalan exam biasalah dalam banyak-banyak yang senang mesti ada yang bahagian susah. Kan kalau yang senang je senang sangat dapat markah kan. So maksudnya macam kita try lah. So, macam student cubalah sehabis baik untuk apply balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Contoh macam baru ni saya ada belajar, saya ada ajar student macam mana cara nak kira pinjaman bank yang ada tempoh matang. So soalan ni antara soalan yang agak baru lah, 2017 ke 2018 baru mula dirancangkan. So saya ambil peluang ni untuk ajar diorang sebanyak mungkin soalan yang macam tu. Nak bagi diorang tackle macam mana cara nak jawab, nak letak dekat akaun mana. So itulah, so saya cakap macam bila dah nak ke hujung-hujung ni, bulan 12, bulan 1 ni, saya akan lebihkan kepada soalan yang tak pernah diorang jumpa. Bagi diorang nampak, macam ni ke nak jawab soalan exam? Taklah sesenang macam sebelum ni kita buat kan. So itu adalah antaranya lah. So selepas bila kita dah orang kata
macam dah basic dah okey, lepas tu yang advanced dah okey, mungkin sikit-sikit lah dekat maklumat tambahan, it's okay. Okay, so bila dah mahir sampai advanced punya level, then satu level lagi adalah cabar diri. Cabar diri untuk jawab soalan exam mengikut masa. Salah satu masalah student accounts, diorang memang jawab memang tak cukup masa. Tapi memang diakui pun kalau cikgu-cikgu sekolah pun memang diorang cakap masa memang tak cukup nak jawab. Tapi kena try your best lah. Betul. Cabar diri sendiri untuk jawab dah faham, then kita apply bagi match dengan masa. Okay. Nak kekalkan momentum ikut masa tu lah. So itulah agak-agak antaranya. Izzah dah ready ke nak SPM? Dah belajar dengan Cikgu Akin ni? Saya sekarang saya baru macam buat exercise latihan-latihan je, tapi yang ikut masa exam tu saya belum lagi. Nanti saya buat lah. Nanti saya buat. So apa lagi yang Izzah nak belajar lagi dengan Cikgu Akin tentang account? Nak belajar lagi. Masa posting Cikgu Akin dah ajar semua kan, betul tak? Dah. So apa lagi nak belajar dengan Cikgu Akin? Dia dah ajar A to Z, chapter to chapter, form 4 dah, form 5 dah. Izzah nak belajar apa lagi? Ke dah tak perlukan lah Cikgu Akin, boleh belajar sendiri lah. Oh, perlu. Perlu. Okay, apa yang you perlu sangat? Apa yang Cikgu Akin membantu sedangkan you dah belajar semua topik dengan Cikgu Akin? Cikgu, selain daripada dalam kelas, kita orang pun boleh PM cikgu personally kalau tengah buat latihan. Ni tak tahulah. Tanya Cikgu Akin lah, yang cikgu akan jawab. Bukan tulis tau, cikgu tak type. Cikgu akan voice. Cikgu akan voice. So kalau lepas tu cikgu akan voice satu-satu, terangkan satu-satu. Nanti lala tu cikgu tanya, faham tak? Cuba buat dulu. Dapat tak? Nanti PM cikgu balik. Macam tu. So kalau dapat tak dapat nanti respon balik kat cikgu. Kalau tak dapat cikgu bagi lagi, cikgu explain lagi. Okay, dengan secara lebih mendalam. Bukan benda sama je cikgu cakap. Cikgu akan cakap lebih lagi supaya kita faham. Kira tutoring 24 jam lah. Bila-bila tanya je. Nanti adalah voice note dapat. Betul-betul. Bandu lah Cikgu Akin. Welcome Cikgu Tuan Aziz Rajab. Thank you Izzah. Tuan Aziz Rajab tanya tentang tips nak manage masa supaya dapat menjawab semua soalan dengan baik. Saya kira semua pelajar dan guru sendiri menghadapi isu ni. Mungkin nasihat Cikgu Akin. Kita nak jawab exam ni supaya kita boleh jawab dengan sesuai lah ikut masa dengan kita punya kepakaran. Silakan. Okay, cakap pasal masa ni semua kan hadapi isu yang sama. So kalau macam student saya sendiri, saya cakap dengan diorang, tenang-tenang je jawab exam tu, jangan gelabah. Sebab bila kita gelabah, kita akan serba tak kena tau. Alamak, ni tak siap lagi. Alamak. So saya cakap dengan diorang, okay, so first untuk account ni kita ada dua bahagian. Okay, contohnya macam kertas dua. Kertas dua dia ada dua bahagian. Dia ada bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A wajib jawab dan bahagian B pilihan 2 daripada 3. Jadi saya cakap dulu dengan student tu, okay, first kita arrange masa dulu. So kita ada dalam masa lebih kurang 2 jam setengah. So bahagikanlah masa. So contoh, so actually saya bahagikan dalam lebih kurang 35 minit untuk satu soalan tu, supposed to be lah. Okay, tapi saya cakap dengan student tu, kalau macam soalan bahagian A, soalan 1, soalan tu soalan teori. Soalan teori jangan ambil masa yang lama, dalam lebih kurang 10 ke 15 minit, just nice. So daripada situ 30 minit, dalam 30 minit untuk bahagian A tu, so kita dah cut dekat situ dalam 15 minit ke 20 minit kita dapat jimat. So masa tu kita boleh spend dekat soalan yang memerlukan masa yang lebih banyak. Contoh macam soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Soalan wajib, okay, dekat sini memerlukan masa yang banyak, tapi kalau awak tak confident lagi nak jawab soalan ni, move next soalan. Jangan fokus pada benda yang kita tak boleh nak jawab. So kita akan membuang masa. Betul. So dekat sini pergi dekat bahagian B. So dekat bahagian B ada 2 soalan daripada 3. So go through dulu, scan dulu, tengok 4, 5, 6. Pilih soalan yang kita rasa confident betul boleh jawab.
Alright. Okay. So terus terus tutup mata soalan mana yang kita tak nak jawab. Jangan ragu-ragu. Sebab kita bila student ragu-ragu, soalan nombor 4 boleh jawab, soalan 5 B boleh jawab. Macam mana ni? So dia jadi macam tu tau. So terus set dalam fikiran, okay nak jawab 4 dengan 6, okay dah 5 tutup. So bila jadi macam tu, kita akan try our best untuk selesaikan juga. By hook by crook, soalan 4 dengan 6 settle. So dekat sini kita dapat jimat masa lah. So maksudnya dekat sini kita dapat jimat masa memikirkan masa depan. Jimat masa untuk fikir masa depan. Padu. Okay, so soalan 4 dengan soalan 5 tu, so kita dah boleh set, okay 35 minit settle. 35 minit settle. Okay, so kita ada masa yang ekstra untuk settle dekat bahagian wajib. So soalan yang dekat soalan 2 dengan soalan 3 tu, so kita boleh spend lebih masa dekat situ. So kita tak akan rasa terkejar-kejar, ragu-ragu. Dan kita akan rasa lebih confident sebab bila cikgu cakap okay, masa tinggal 15 minit lagi. So kita akan rasa relax dan tenang sebab kita dah sampai soalan yang terakhir kita nak jawab. Betul. So tak adalah kita dah tinggal 15 minit, 30 minit, ni tak siap lagi. Kita dah gelabah. So itulah, mula-mula arrange masa dulu, kemudian try, cuba masukkan dalam kita punya. So kena test lah, kena practice. Betul. So itulah. Alright, saya kira Izzah mungkin dah ready nak apply apa yang Cikgu Akin dah bagi tahu ni. Ada yang hi pada Izzah daripada Coach Amir Sazwan. Hai Coach Amir, sihat ke tu? Izzah, nasihat you kepada mungkin pelajar-pelajar yang bakal ambil exam account atau mungkin ada yang form 4 nak masuk form 5, nak lebih bersedia untuk dia orang punya pembelajaran prinsip account tu sendiri. Silakan Izzah. Apa nasihat you? Nasihat saya adalah kalau nak start belajar benda baru ni, kita kena first kali sebelum niat tu kita kena open minded. Macam nak belajar benda baru ni. So kena open lah, kena terima okay nak belajar ni. Okay tak apa. Kita mesti cuba. Lepas tu kita kena niat yang kita kena betulkan niat. Macam kalau contohlah kalau terpaksa ambil kan, macam apa ni mak aku suruh ambil, tak nak lah nanti. So kita akan give up kat situ. So kita kena betulkan balik, benda ni yang kita kena fikir, kita fikir jauh. Benda ni boleh bawa boleh berguna untuk untuk diri kita pada masa depan. Banyak manfaat ni. So kena try. Jangan takut untuk try. So sebab kalau belum cuba belum tahu kan. Macam saya pun mula-mula tengok banyaknya akaun ni, susahnya, banyak sangat lah. Lepas tu bila dah belajar, cikgu pun guide satu-satu, okey je, boleh je. So memang semua orang boleh, cuma inisiatif tu dalam diri tu nak ke tidak. Alright. Menarik. So all the best Izzah untuk you punya future. Dipanggilkan Izzah nak jadi interior designer, betul kan? Betul. Kita doakan kejayaan Izzah. Okey Cikgu Akin, you nak rangkumkan sharing malam ni tentang petua nak istiqamah belajar akaun. Silakan. Alright, okay. So long story short, long story short. Dia ibaratkan kalau macam kita nak belajar benda baru ni, kita kena orang kata apa? Jalan je. Sebab benda baru kan kita tak tahu apa yang akan datang kemudian, kita tak tahu apa onak dan duri yang akan kita nak lalu nanti kan. Tak apa, jalan je. Okay, lepas tu kalau macam student yang rasa macam give up, jangan give up dulu. Jangan give up dulu, cari orang yang sepatutnya. Tengah give up ni cikgu. Jangan give up. Jangan give up. Stop dulu. Kenapa tu cikgu? Cari orang sebab kenapa jangan give up? Jangan give up sebabnya mungkin sekarang kita tak nampak jalan. Kita tak nampak jalan sebab kita tak jumpa kita tak jumpa orang yang dapat kembalikan balik motivasi kita dan sebenarnya cikgu yang betul. Even kawan yang betul pun membantu. Kawan yang betul pun
Betul. Awal ni sia lah sebab kita dah mulakan langkah yang pertama tapi kita give up. Kita rasa macam tak boleh go. Sebenarnya boleh go. Cuma mungkin masa kita lah betul lah macam Izzah cakap, kita kena ada inisiatif sendiri. Sebab yang nak berubah tu kan kita, bukan orang lain. Kalau orang lain dia boleh cakap, alah kau baru je start lepas tu dah undur balik ke apa ke kan. So kita sendirilah, kita yang decide masa depan kita yang decide jalan kita macam ni. So kita dah design dah masa depan kita macam ni. So face it lah. Lalu benda tu. Cari orang yang sesuai untuk kita semua manusia kan, kita memerlukan seseorang untuk mendengar luahan hati seseorang tu. Jadi cari seseorang yang dia percaya untuk diluahkan masalah dia apa. Kalau boleh cari kaunselor, pergi cari kaunselor. Kalau boleh cari cikgu mana-mana, carilah. Kalau dia rasa macam berkongsi dengan family mungkin kurang sesuai, carilah sesiapa yang dipercaya. So itu pun salah satu yang saya terapkan dalam kelas. Kadang-kadang ada student yang ada isu tau. Ada isu family dan sebagainya. So benda tu effect dengan dia punya nak belajar. Mood nak belajar. Semua tu swing tau. So saya mungkin akan ambil masa dalam setengah jam untuk dengar dulu. Untuk faham dulu kenapa dia jadi macam ni. Dan baru kita boleh tarik minat dia, tarik diri dia. Okay. So nanti dia akan ada willing tau untuk belajar sendiri. So kena faham lah. So itulah. Jangan give up. Kalau Izzah tengok crush kita pun rasa tak ada mood nak belajar. Betul ke Izzah? Alamak. Boleh minta pendapat dan nasihat daripada orang-orang yang betul dan berautoriti. Betul Tuan Aziz Rajab. Kalau tanya orang yang betul dapat nasihat yang betul. Silap minta nasihat ni, mulalah kita membuat keputusan yang silap, tindakan yang silap, makin tak betul lah segalanya. Thank you very much Cikgu Hakin. Nak 2021 dah. Apa target Cikgu Hakin dalam kerjaya tutoring ni? Silakan. Satu target, satu grand Y saya. Grand Y yang mungkin dah sampai Grand Y? Mungkin agak lambat lah berbanding orang lain. Tapi tak apa, Coach cakap jangan pandang jenis orang lain. Jangan beriman atas jenis orang lain. Wow, macam pernah dengar. Kita beriman atas jenis kita sendiri. Saya pun sedang mendesain 2021 saya dan insyaAllah soon kita akan berkongsi pada lebih ramai student lagi. Dengan cara kita sendiri, dengan pendekatan kita sendiri, dengan fun learning kita sendiri. So setiap orang ada jalan masing-masing kan. So insyaAllah, so 2021 please be nice to me. Alright. Amin. Dan nasihat awal-awal 2021 jangan nakal-nakal. So thank you very much Cikgu Hakin. Thank you Izzah. Share malam ni, mungkin ada yang mendengar, harap apa yang kita kongsikan dapat manfaat. So untuk makluman anda tuan-puan, besok pagi kita akan berkongsi ilmu and maths bersama dengan pelajar-pelajar daripada satu sekolah ni tuan-puan. So mungkin boleh share sikit. So insyaAllah Serajinda bakal berkongsi besok around 11 o'clock dengan pelajar lebih kurang saya kira 70 lebih kot tak silap saya. Okay, so harap apa yang dikongsikan dapat manfaat. So all the best kepada semua. Terima kasih juga kepada Cikgu Hakin. So tuan-puan, mungkin ada pendidik di luar sana yang nak berkongsi ilmu. So insyaAllah hasil daripada tajaan University of Cyberjaya, kita dapatlah berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar di luar sana. So yang dah join grup Fantastic Prinsip Account Cikgu Hakin, thank you very much. Yang belum boleh klik je pada link yang kita kongsikan. All the best kepada modul developer. Cikgu Hakin, all the best. Allahumma amin. Moga impian Cikgu Hakin tercapai. All the best Cikgu. All the best juga kepada Izzah. Semoga apa yang you impikan, you target, you dapat. So jumpa lagi tuan-puan. Thank you very much kepada yang join. Thank you Cikgu Hakin sekali lagi. Thank you Izzah. Jumpa lagi di perkongsian live akan datang. Yakin sebelum jaya guys. Be the legend. Bye-bye.